Assalamualaikum kawan-kawan. Semoga semuanya sihat. Jom kita sambung belajar tasawuf. Umi dah tunggu tu. Jom. Assalamualaikum pelajar semua, apa khabar? Jom kita sambung ulang kaji Tasawuf Islam siri kedua. Jom. Tasawuf Islam tingkatan 5 terbahagi pada 3, iaitu ekonomi Islam, falsafah, perundangan Islam dan penyelesaian masalah. Mari kita lihat pelajaran pertama, Islam dan harta, unit 1, harta amanah Allah. Harta adalah amanah Allah kepada manusia yang dimiliki melalui usaha dan ikhtiar. Harta terbahagi kepada 2, iaitu harta boleh alih seperti kereta, wang dan saham, dan harta yang tidak boleh alih seperti tanah, rumah dan ladang. Antara sebab harta menjadi amanah Allah kepada manusia bertujuan pertama, agar manusia menguruskan harta dengan sebaik-baiknya. Kedua, agar manusia sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari harta. Ketiga, agar manusia tidak menggunakan harta secara membazir. Dan yang keempat, agar manusia tidak terlalu sombong dengan harta yang dimiliki. Mengapa kita perlu mencari harta secara halal? Pertama, untuk menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua, mengelak penindasan dan penganiayaan. Cara menguruskan harta ada 4. Pertama, menunaikan hak yang wajib seperti zakat dan nafkah. Kedua, melaksanakan tanggungjawab sosial seperti sedekah. Ketiga, manfaat untuk orang ramai seperti membina kemudahan awam. Dan keempat, berhemah dan tidak membazir. Konsep harta menurut Islam, pertama, harta adalah milik mutlak Allah SWT. Kedua, menjadi anugerah manusia daripada Allah. Ketiga, merupakan ujian Allah kepada manusia. Hendaklah dicari dan dibelanjakan secara halal. Hendaklah diurus secara jujur dan adil. Dan wajib mengeluarkan zakat. Ada banyak ujian terhadap pemilik harta. Antaranya kebakaran, banjir dan kemelesetan ekonomi. Pelajaran pertama, unit 2, memperolehi dan membelanjakan harta. Islam menggalakkan umatnya mencari harta berdasarkan sebab-sebab berikut. Pertama, fitrah manusia. Kedua, memenuhi keperluan hidup. Ketiga, membantu golongan yang memerlukan. Dan yang keempat, mengurangkan kadar kemiskinan. Sumber harta terbahagi pada 2, iaitu halal dan haram. Halal seperti perniagaan, pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan dan hasil seni, sektor kerajaan atau swasta. Manakala haram pula seperti zalim, menipu, monopoli, menindas orang lain, barangan yang haram, perkhidmatan yang tidak diakui. Pencarian harta menjadi ibadat apabila harta dari sumber yang halal, dimiliki dengan cara yang halal, niat kerana Allah SWT dan tidak meninggalkan ibadat fardu. Pelajaran kedua, Islam dan hak milik. Unit 1, Islam mengiktiraf hak milik. Hak milik ialah sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk dimiliki dan dimanfaatkan, seperti tanah, rumah, wang dan sebagainya. Kepentingan hak milik harta kepada manusia antaranya pertama, sebagai dorongan berusaha bersungguh-sungguh, mengetahui kemampuan mencari harta dan untuk menggunakan harta mengikut kehendak sendiri. Seseorang individu boleh memiliki harta melalui pekerjaan, pewarisan, pemberian kerajaan, percuma seperti wasiat, hibah, hadiah dan mas kahwin. Manakala hak milik terbahagi pada 3, pertama peribadi iaitu milik individu, kedua milik umum iaitu kepentingan awam dan yang ketiga negara milik warga negara. Sekarang mari kita tengok peranan harta. Pertama, sebagai alat merapatkan hubungan sesama manusia. Kedua, sebagai alat untuk beribadat. Ketiga, sebagai alat untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa. Dan yang keempat, sebagai alat untuk menambah ilmu pengetahuan.
Tuhan menetapkan batasan hak milik terhadap harta bertujuan untuk mengelak daripada berasa sombong dan terlalu cintakan harta. Kedua, menyedari terdapat hak orang lain dalam harta yang dimiliki. Dan ketiga, supaya manusia sentiasa bersyukur dan tidak kecewa sekiranya kehilangan harta. Golongan yang tidak layak menguruskan harta terbahagi pada 4. Pertama, kanak-kanak kerana belum matang berfikir. Kedua, anak yatim yang belum mencapai usia dewasa. 3, gila kerana tidak mampu mengendalikan harta. Dan 4, safih atau lemah akal kerana tidak mampu membuat pilihan. Pelajaran kedua unit 2 iaitu larangan mencerobohi harta. Antara bentuk pencerobohan harta ialah mendapatkan harta dengan cara tidak sah, pecah amanah, salah guna kuasa dan mengabaikan hak yang wajib seperti tidak mengeluarkan zakat dan memberi nafkah. Antara perkara yang merosakkan harta ialah menggunakan harta tidak berhemah, kedekut, membekukan wang, menggunakan harta untuk maksiat dan melakukan vandalism terhadap harta. Sekarang kita beralih kepada pelajaran 3, Islam dan pekerjaan. Unit 1, galakkan bekerja. Pekerjaan ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Manusia dituntut bekerja kerana ia merupa ibadat, dapat menunaikan fardu ain. Kedua, memudahkan menunaikan ibadat seperti zakat dan sedekah. 3, tanggungjawab setiap individu untuk memenuhi keperluan diri dan keluarga serta orang yang bekerja akan dipandang mulia. Manakala matlamat bekerja antaranya adalah untuk mencari rezeki yang halal, untuk membangun dan memajukan ekonomi diri dan negara, untuk mengelak diri daripada bergantung dengan orang lain dan untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Masih pelajaran ketiga, unit kedua iaitu bekerja kerana Allah. Jom. Syarat pekerjaan menjadi halal hendaklah mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu pekerjaan yang halal, tidak melalaikan dan tidak mengganggu ketenteraman awam dan persekitaran. Seseorang yang bekerja hendaklah mempunyai etika, iaitu ikhlas, beramanah, tekun, mematuhi arahan dan meningkatkan produktiviti serta kualiti. Kita beralih kepada pelajaran yang keempat iaitu falsafah dan sistem muamalah Islam, unit 1, pengertian dan sistem muamalah. Muamalah ialah tata cara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan yang berkait dengan harta, jual beli dan perdagangan lain. Ciri-ciri muamalah Islam ialah tidak membebankan, adil kepada semua pihak, mendatangkan manfaat, redha antara kedua belah pihak dan tiada penipuan. Syarat sah muamalah secara am: pertama, persetujuan kedua belah pihak. Kedua, waras dan sempurna akal. 3, bersih daripada unsur penipuan. Dan 4, barang milik sah penjual. Manakala muamalah yang tidak sah pula mengandungi penipuan seperti manipulasi, penindasan seperti riba dan monopoli, perjudian seperti loteri, barangan yang tidak suci dan najis seperti dadah dan bangkai, barang yang belum pasti seperti ikan di lautan dan burung di udara. Istilah yang berkait dengan tajuk ini antaranya ta'awun, iaitu bekerjasama, mukallaf, akil balik dan putik, iaitu buah yang masih muda. Pelajaran 4 unit 2 iaitu kepentingan muamalah. Antara kepentingan muamalah ialah manusia dapat saling berhubung, dapat saling mengenali, saling menolong dan menikmati kurniaan Allah SWT bersama. Perbezaan antara muamalah Islam dan konvensional. Kita lihat muamalah Islam iaitu tiada riba atau penindasan, ikut syariat, menggalakkan kebajikan, halal dan sah serta menjadi alat untuk mendekatkan diri dengan Allah. Manakala muamalah konvensional pula mengandungi riba dan penindasan, sistem kapitalis dan sosialis,
mengutamakan keuntungan, tidak peduli halal atau haram dan harta menjadi matlamat hidup. Masih lagi pelajaran keempat, unit 3, jenis-jenis muamalah. Jenis-jenis muamalah ada 8. Pertama, al-wadi'ah iaitu simpanan, al-mudarabah pelaburan, al-murabahah keuntungan, al-musyarakah perkongsian atau syarikat, ar-rahnu gadaian, al-ijarah sewa, al-bai' bisamanil ajil bayaran secara angsuran atau bertangguh, al-takaful iaitu insurans. Oh, dah masuk bab kedua lah. Falsafah perundangan Islam. Pelajaran kelima unit 1 ialah pengertian perundangan Islam. Perundangan Islam pada bahasa ialah jalan yang lurus, manakala pada istilah ialah hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT merangkumi aspek akidah, syariat, akhlak dan sebagainya. Ada banyak keunggulan perundangan Islam, antaranya ciptaan Allah lengkap dan sesuai, hukuman yang adil, kekal hingga kiamat, mendidik jiwa manusia, memelihara keselamatan, memberi pengajaran dan ganjaran pahala bagi orang yang mematuhi undang-undang Islam. Perundangan Islam ada 4 iaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Unit 2 pelajaran 5 pengertian qada, fiqh, ijtihad dan fatwa. Qada ialah penghakiman atau keputusan oleh pihak mahkamah berdasarkan hujah dan bukti yang nyata. Fiqh pula kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid, diambil dari dalil-dalil syarak. Contoh, bersentuh kulit dengan bukan mahram batal wuduk mengikut mazhab Syafi'i. Ijtihad ialah suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sekarang kita tengok fatwa. Fatwa ialah sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh majlis fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa. Contohnya, hukum bunuh kepada pengedar dadah, haram pengklonan manusia, harus menderma organ badan manusia. Mari kita renung perbezaan antara fatwa dan ijtihad. Fatwa dikeluarkan oleh majlis fatwa, mempunyai kesan penguatkuasaan undang-undang, merujuk kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas iaitu perundangan Islam dan berkait dengan hukum hakam agama. Manakala ijtihad pula dikeluarkan oleh individu yang berkelayakan, tidak mempunyai kesan penguatkuasaan undang-undang, merujuk kepada pelbagai sumber berkaitan dengan hal umum yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dengan agama. Pelajaran kelima, unit ketiga, matlamat perundangan Islam. Matlamat perundangan Islam adalah seperti berikut, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta benda, keturunan, kehormatan diri dan keharmonian negara. Pelajaran kelima yang terakhir ialah unit 4, iaitu pengertian hukum, harus, wajib, haram, sunat dan makruh. Hukum di dalam Islam terbahagi pada 5, iaitu wajib, mesti buat, haram, berdosa jika buat, sunat digalakkan buat, makruh digalakkan tinggal, manakala harus pilihan sama ada buat ataupun tidak. Pelajaran ke-6 ialah falsafah ibadat dalam Islam. Unit 1 ialah pengertian ibadat. Ibadat bermaksud pengabdian kepada Allah melalui perkataan, perbuatan dan pengakuan hati yang melandaskan syariat Allah SWT, mengakui dan meyakini Allah sahaja yang layak menjadi tumpuan segala ketaatan. Ibadat terbagi pada 2, iaitu ibadat khusus dan ibadat umum. Ibadat khusus ialah amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah seperti solat, puasa dan zikir. Manakala ibadat umum ialah amalan kebaikan yang disyariatkan menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat. Kadangkala ibadat manusia tidak diterima oleh Allah. Berikut adalah perkara yang boleh merosakkan ibadat. Antaranya murtad, syirik, munafik, takbur, riya, ujub, sum'ah, ungkit-ungkit, azza dan mempunyai hasad dengki.
Kita lihat pula unit kedua iaitu konsep dan falsafah ibadat. Apakah ciri-ciri kesempurnaan ibadat? Antaranya, niat yang ikhlas, memenuhi tuntutan syarak, memenuhi peraturan ibadah, ihsan semasa beribadat dan bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Alangkah malangnya apabila ibadat tidak diterima oleh Allah. Kita lihat kesan ibadat tanpa syariat, iaitu merosakkan ibadat, merosakkan iman, tidak mendapat keredaan Allah. Manakala syariat tanpa ibadat dilaknat Allah, merosakkan syariat itu sendiri, menimbulkan huru-hara dan salah faham dalam masyarakat. Unit ketiga, pelajaran ke-6 ialah munakahat. Pelajar yang baik hati, sebelum kita meneruskan pembelajaran, sudilah berkongsi ilmu dengan menekan like, subscribe dan loceng. Sekarang kita masuk bahagian perkahwinan dan falsafah munakahat. Falsafah munakahat ialah ikatan antara suami isteri untuk membina keluarga dan menjaga keturunan secara sah dan bertanggungjawab. Antara jenis pembubaran perkahwinan ialah melalui talak, fasakh dan khulud. Tajuk ke-6, unit 4 ialah falsafah jenayah. Jenayah ialah setiap perbuatan yang diharamkan oleh syarak, sama ada berlaku terhadap nyawa, diri, harta, bayaran lain. Betul tak Umi? Betul lah tu. Terima kasih Balkis. Perlakuan jenayah menurut Islam adalah seperti berikut, iaitu mencuri, tidak menunaikan solat, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, melakukan zina, minum arak, melakukan fitnah, rasuah dan khalwat. Jenis hukuman jenayah menurut Islam adalah seperti berikut, iaitu hudud yang ditetapkan oleh syarak, qisas iaitu bunuh dibalas bunuh, ketiga takzir iaitu ditetapkan oleh pemerintah dan juga diat yang berupa papasan ataupun denda. Antara jenis kesalahan dan hukuman yang boleh dijatuhkan hukum hudud adalah seperti berikut, iaitu zina yang muhsan 100 kali sebatan, ghair muhsan rejam hingga mati, qazaf 80 kali sebatan, minum arak 40 kali sebatan, mencuri potong perpanjangan tangan. Ketiga ialah penyelesaian masalah. Pelajaran 7, asas pertimbangan penyelesaian masalah menurut Islam. Bab terakhir tahu. Sumber penyelesaian masalah ialah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Dan ke-8 ialah cara penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang dianjurkan oleh Islam hendaklah dilakukan dengan baik. Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut. Pertama, mengenal pasti masalah. Kedua, kenal pasti punca masalah. Tiga, mengenal pasti kaedah. Keempat, menguji dan mengaplikasi. Dan kelima, menilai semula. Sebelum sesuatu masalah dapat diselesaikan dengan sempurna, beberapa perlakuan mesti dilakukan, antaranya niat, keazaman, tindakan, tawakal dan muhasabah. Kita terus kepada pelajaran ke-9 iaitu isu masalah dan cara penyelesaian menurut Islam. Tajuk-tajuk dalam topik ini ialah pertama, perpaduan ummah, kedua, kecemerlangan pendidikan, tiga, kekuatan ekonomi, 4, jati diri ummah, 5, jaminan keselamatan dan 6, kesaksamaan sosial. Pelajaran terakhir ialah pelajaran 10, kelebihan penyelesaian masalah menurut Islam. Kelebihan penyelesaian masalah menurut Islam: pertama, meneguhkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, memperkukuh kepribadian Muslim. Tiga, mewujudkan perpaduan dan persaudaraan. Empat, mewujudkan semangat juang dan motivasi. Dah habis dah? Diharap video kali ini memberi manfaat dan menambah persediaan kawan-kawan untuk menghadapi SPM nanti. Semoga berjaya. Ya, teruskan ulang kaji. Ustazah doakan semoga semua pelajar akan cemerlang dalam SPM nanti. Bye.